depan ya. Okey, thank you everyone. Dan sebenarnya kita tidak terburu-buru untuk kita meluluskan vaksin. Ya, sebab saya tahu ramai ibu bapa yang masih lagi risau, yang masih lagi wait and see. Sebab kita tengok angka pendaftaran semalam 15% daripada golongan kanak-kanak yang layak. Ibu bapa mereka 15% telah daftar. Yang lain mungkin lagi wait and see, seperti mana program vaksinasi kita dahulu. Tetapi tak apa, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui CITF-C di bawah Datuk Dr. Nur Azmi bersama dengan Kementerian Pendidikan, kita akan memberi maklumat yang terkini, maklumat berkenaan dengan keselamatan vaksin ini, berkenaan dengan keberkesanan vaksin ini, berkenaan dengan kebaikan vaksin ini, the benefits of being vaccinated kepada ibu bapa. Dan saya telah tegaskan bahawa vaksinasi kepada kanak-kanak ini adalah secara sukarela. Ya, tiada apa-apa paksaan, dan kita bagi pilihan kepada ibu bapa untuk membuat informed decision. Satu keputusan yang dapat mereka buat untuk kanak-kanak mereka sendiri. Dan kita juga akan memberi penjelasan dan penerangan. Saya telah minta supaya doktor-doktor, pakar-pakar kita, terutamanya pakar pediatrik di Kementerian Kesihatan dan di seluruh Malaysia, untuk memberi penjelasan kepada semua berkaitan dengan kebaikan vaksin yang kita akan bagi ini. Kepada Datuk Dr. Azmi dan rakan-rakan di CITF-C, I think this will be more challenging than the adolescent program daripada PIK remaja, sebab PIK kids ni mungkin dari segi keyakinan ibu bapa kita kena bina keyakinan, ya. Untuk remaja saya nampak tidak jadi masalah besar. We reach 90% very quickly. Untuk kanak-kanak ni, sebab melibatkan anak-anak yang kecil, saya rasa kita kena banyakkan maklumat yang terbaik, yang terkini, maklumat yang telus berkenaan dengan program vaksinasi ini untuk memberi keyakinan. Ya, ramai yang dalam media sosial minta supaya ini tidak ada dipaksakan kepada mereka dan sebagainya. Jadi saya memberi jaminan bahawa contoh, kalau untuk dewasa, kalau tidak lengkap vaksinasi, contoh kita tidak benarkan masuk ke kedai makan, kita tidak dibenarkan masuk ke pusat beli belah dan sebagainya. Untuk kanak-kanak tiada syarat-syarat tersebut, ya. Tidak ada syarat bahawa kalau tidak ada full vaccination tak boleh buat itu, tak boleh buat ini dan sebagainya. Mereka diberikan pengecualian sebab kita nak pastikan bahawa ibu bapa yakin dengan proses ini, tidak rasa dipaksakan, dan vaksin ini betul-betul selamat dan dapat melindungi anak-anak mereka daripada kesan yang paling buruk daripada jangkitan COVID-19. Namun apa yang saya sebutkan tadi, ini bukan ini program yang sukarela, ya, secara sukarela. Tiada apa-apa syarat wajib yang kita tetapkan kepada ibu bapa. Kita ingin membina keyakinan ibu bapa supaya mereka tampil untuk mendaftar anak-anak mereka supaya mendapat vaksin yang kita telah lulus, iaitu vaksin Pfizer yang akan kita gunakan. Dan vaksin Pfizer ini, selain daripada kelulusan yang diberi di peringkat negara-negara lain seperti FDA dan juga di negara seperti Singapura, Australia dan sebagainya, kita sendiri telah melakukan kajian terhadap data keselamatan dan keberkesanan di bawah NPRA dan juga di bawah Technical Working Group di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita pun telah memberi kelulusan dan mengesyorkan supaya vaksin ini selamat dan berkesan untuk kita gunakan. Kalau kita melihat dari segi kes, ya, sejak 1 Januari tahun ini, ya, bulan Januari, ada 9,413 kes yang melibatkan kanak-kanak usia 7 hingga 12 tahun. Dan apabila mereka tidak dilindungi dengan vaksin, walaupun kes mungkin tidak banyak berbanding dengan dewasa, tetapi ada risiko yang mereka boleh mendapat satu kesan
yang sangat membimbangkan, iaitu Multi-System Inflammatory Syndrome in Children ataupun MISC, ataupun radang yang pelbagai dalam badan mereka, dan juga long COVID yang kita tak tahu kesannya sebab kesan jangka masa panjang jangkitan COVID di kalangan kanak-kanak. Jadi cara yang terbaik untuk kita melindungi mereka, terutamanya kerana mereka pun telah pun kembali ke alam persekolahan, adalah untuk kita menggalakkan ibu bapa mendaftar anak mereka untuk menerima vaksin. Dan saya sendiri pun telah mendaftar anak saya yang berusia 6 tahun. Dua anak yang lain telah pun menerima vaksin sebab mereka remaja. Tapi anak bongsu saya usia 6 tahun pun telah saya daftar. InsyaAllah akan menerima vaksin. Ya.